Penyelidikan Sosial dan Ekonomi Seri ada mengetengahkan 10 polisi yang perlu dilaksanakan dalam kerajaan baharu pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam tempoh 100 hari pertama. Dan ia meliputi 5 bidang seperti ekonomi, kesihatan, pendidikan, kerajaan dan juga persekitaran. Dan antara lain, Seri turut menuntut kerajaan menjelaskan mengenai parameter kesihatan bagi pembukaan semula ekonomi bagi mengelakkan salah faham dalam kalangan rakyat sekaligus menghidupkan semula Malaysia yang terjejas akibat pandemik. Dan untuk mengulas lanjut bersama di Thailand ketika ini, Abdul Azhari Abdul Wahid, Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usahawan Mikro AUM. Pertama sekali, kita lihat sektor PKS ini adalah antara yang paling teruk terjejas akibat PKP. Bagaimana usahawan di bawah AUM mengelakkan salah faham dalam mengharungi pengurusan penutupan dan juga pembukaan secara berperingkat ekonomi? Terima kasih Hakim dan Sawani. Memang tak dinafikan di kalangan kami pemain industri, terutamanya usaha mikro dan juga peniaga kecil dan juga pemain PKS juga, kita kadang-kadang ada banyak kegusaran dari segi nak memahami semua SOP yang telah dijalankan, terutama perubahan dari segi istilah, perubahan dari segi SOP itu sendiri. Jadi antara yang kita buat di AUM adalah kita engage dengan lebih ramai usahawan-usahawan. Sebab sekarang ni senang, akhirnya kita pakai virtual dan kita bincangkan tentang apa antara cabaran-cabaran yang mereka hadapi untuk kita boleh cadangkan kepada pihak kerajaan. Contoh kalau berniaga di jalan, gerai, ataupun ada buka restoran, spa, salon dan sebagainya. Jadi kita banyak juga berkomunikasi di kalangan usahawan untuk memastikan kita faham, kita nak mengurangkan ketidakfahaman terhadap SOP ini. Dan kami risau bila keadaan memaksa kami membuka kedai, dalam masa yang sama juga kita melanggar SOP. Of course, kesannya lebih mendalam dari segi denda, dari segi saman dan sebagainya. Itu akan menjadi satu beban yang sangat berat kepada usahawan dia ketika ini memang tengah parah, tengah susah dan bertambah lagi dengan dengan tindakan undang-undang dan sebagainya. Walaupun kita faham, memang perlu ada enforcement. Jadi engagement itu penting dan kami selalu beritahu di kalangan usahawan-usahawan yang ada di sekitar UM ini untuk sentiasa lebih agresif dalam mencari pelanggan. Ini bukan zaman pelanggan keluar cari kita. Pelanggan takut dan sebagainya dengan SOP dan sebagainya. Kita kena keluar cari pelanggan sama ada secara fizikal ataupun virtual melalui teknologi digital ke, melalui e-commerce ke, melalui website ke. Itu sangat penting. Jadi strategi itu berubah sikit Hakim dari segi pendekatan dengan pelanggan dan juga memahami semua SOP yang ada. Cik Azhari, kita memahami bahawa aspek polisi ataupun dalam konteks ini SOP-SOP dan juga komunikasi yang berkesan ataupun komunikasi yang jelas ini sangat penting memandangkan aktiviti sosioekonomik ini dibuka secara berfasa, berperingkat dan kemudian ditutup semula. Dan ini sangat penting untuk setiap individu termasuklah syarikat dan PKS untuk beroperasi secara harian dalam keadaan yang lebih selamat. Tapi apa cadangan dari pihak PKS atau industri kepada pihak berwajib untuk meningkatkan aspek ini agar masyarakat, PKS, peniaga ataupun usahawan ini dapat menyesuaikan diri dalam norma baharu? Okey, saya rasa antara key point untuk yang amat pada menteri yang baru dan juga semua barisan kabinet yang baru diumumkan 2-3 hari lepas, yang paling penting sebenarnya termasuk pihak wajib yang paling penting adalah engagement. So, bila kita engage dengan pemain industri macam kami, sebab kami ni faham apa yang berlaku di lapangan. Kami yang meniaga, kami yang bertemu dengan pelanggan, kami yang menghadapi SOP ini, kami yang akan mengikut SOP ini. Jadi bila ada engagement yang baik, sekurang-kurangnya kita boleh nyatakan cabaran kita dan pihak kerajaan kena lebih turun padang dan juga fahami apa yang berlaku di lapangan. Supaya kalau tidak pun kita dapat mereka dapat mengambil semua pandangan daripada pemain industri, at least pilih mana yang terbaik untuk buat keputusan lebih bijak, memastikan SOP itu tidak berubah-ubah, tiada ghostan, tiada U-turn dan sebagainya. Jadi akan terus kekal sebab kita memang nak keluar berniaga. Kita memang nak nak teruskan perniagaan. Tapi kita juga faham perlu ada SOP yang perlu kita ikut. Jadi engagement main peranan. Dan poin yang kedua, saya rasa pihak berwajib perlu lebih educate. Kena faham yang coronavirus itu bukan datang setiap hari. Bukan datang setiap tahun. Dia datang 100 tahun sekali mungkin. Jadi tak semua orang faham dengan SOP. Jadi pendidikan, mendidik, membimbing usahawan supaya faham SOP itu melalui media massa ke, melalui social media ke, melalui direct engagement dengan Zoom ke, dengan apa ke. Benda tu memberi satu penilaian yang baik supaya kita boleh ikut SOP dan dalam masa yang sama kita boleh bagi pandangan Hakim. Dan bila bagi pandangan dan kita faham, okay, ada undang-undang yang
perlu dinyatakan. Ada juga practicality dalam bentuk perniagaan itu supaya bila kita berniaga, kita masih mengikut SOP, masih mengikut undang-undang, dalam masa sama kita menjaga keselamatan kita sebagai peniaga, staf kita, pekerja kita dan yang penting pelanggan kita. So semua orang boleh berani keluar dan lebih yakin untuk membeli dan secara tak langsung boleh membantu kita untuk meningkatkan ekonomi yakin. Itu yang paling penting. Engagement dan bimbingan. Ya, tapi realitinya Encik Azhari, kalau kita lihat data daripada Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan kadar pengangguran di Malaysia ini kembali meningkat kepada kadar 4.8% pada Jun lalu. Walaupun ada program-program untuk membantu para usahawan ini mengekalkan penggajian pekerja mereka seperti program subsidi upah 2.0, pakej kita prihatin PKS. Tetapi apa dan bagaimana PKS ini dapat mengekalkan daya tahan atau survival mereka dalam keadaan sekarang ini walaupun di negeri-negeri, contohnya di negeri-negeri di fasa 1 mereka beberapa sektor ekonomi sudah boleh dibuka, contohnya dine-in sudah boleh dibuka dengan syarat individu lengkap divaksin 2 dos dan perlu menunjukkan sijil vaksinasi mereka. Tetapi keadaannya masih lagi orang tidak yakin. Tapi apakah cara ataupun kaedah PKS ini dapat mengekalkan daya tahan mereka atau survival mereka? Okey, saya rasa yang paling penting adalah ingat balik dalam keadaan krisis ni, bantuan kewangan ia tak inafikan boleh bantu. Tapi yang paling penting adalah akses kepada pasaran. Sekali pasaran terlindung di belakang. Ya, orang tak keluar berbelanja. Orang berada di skrin, orang berada di online, orang berada di rumah. Jadi pendekatan perlu berbeza supaya PKS ni dapat akses pasaran yang baik. Pihak kerajaan juga saya sudah akan melipat gandakan usaha untuk memastikan akses pasaran baik. Bukan saja bantuan kewangan, itu memang diperlukan. Tapi akses itu penting sama ada di dalam negara ataupun di luar negara. Ya, kita boleh gunakan pelbagai teknologi yang ada, di sistem e-commerce yang ada, sistem web store yang ada untuk kita promote produk atau servis kita malah di peringkat luar negara. Jika boleh dibenarkan dibuka rentas negeri juga rentas negara nanti. Jadi akses pasaran main peranan. Agresifnya kita dalam online, agresifnya kita dalam dunia digital menjadikan PKS ni akan terus berdaya saing. Sebab kalau tidak, kita akan ketinggalan sangat-sangat Hakim. Ya, sebab ingat balik, pelanggan masih belum ada keyakinan. Memang dia nak keluar, tapi dikurang keyakinan. Jadi saya tadi boleh saya menyampuk potong sekejap. Apa dimasukkan dengan akses kepada pasaran itu? Akses kepada pasaran maksudnya kita tengok peluang untuk kita bertemu dengan pelanggan dalam aspek yang berbeza. Contoh kalau ada letak e-commerce untuk produk, kalau untuk yang untuk yang services mungkin perlu agresif dalam buat iklan di online untuk memastikan orang nampak kita punya servis dan kita boleh keluar bertemu dengan pelanggan mengikut SOP yang telah disediakan berdasarkan perbincangan pihak berwajib dengan usahawan. Jadi bertemu pelanggan tu, pasaran tu adalah pelanggan. Jadi itu yang paling crucial. Ilmu tu perlu ada supaya bisnes model berubah. Dalam masa yang sama juga boleh membantu untuk meneruskan perniagaan. Dan dengan syarat, pastikan terus ikut SOP, mengikut keadaan semasa. Dan saya rasa itu antara yang paling crucial lah. Kalau kita tak berada dalam dunia digital, kita tak agresif, saya rasa datanglah apa sahaja SOP, kita masih sukar untuk survive, Hakim. Okay, apakah akses yang ada ketika ini tidak mencukupi kerana akses seperti bertemu pelanggan itu kita faham sedikit sukar, tetapi bagaimana ia boleh dipertingkatkan mengambil kira kerisauan masyarakat? Ya, dia berbalik kepada ilmu, Hakim. Berbalik pada pendedahan ilmu yang perlu ada pada setiap usahawan. Ya, baik di peringkat usahawan sendiri, lebih perlu terbuka untuk belajar benda yang baru, bisnes model yang baru, teknologi yang baru, ilmu yang baru. Untuk kekal survive. Dapat survive pun jadilah Hakim tahu. Dan di pihak kerajaan juga, pihak wajib pula perlu lebih agresif untuk memastikan mereka ni dapat belajar ilmu yang baru. Saya yakin banyak bantuan dan juga program dijalankan oleh kerajaan. Cuma mungkin perlu dipertingkatkan lagi dan kita kena ada satu kayu ukur untuk memastikan program itu benar-benar berkesan dan bertemu dengan kumpulan sasar. Dan kalau yang kuat kita perkasakan, kalau yang lemah kita berbaki, Hakim, demi memastikan usahawan kita terus berniaga dan dapat bersaing dalam dunia yang sungguh mencabar sekarang ini. Baik, terima kasih Encik Abdul Azhari Abdul Wahid, Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usahawan Mikro AUM, berkongsi pandangan dan juga cadangan bagaimana ekosistem perniagaan terutamanya melibatkan kalangan usahawan ini dapat diperbaiki dan perlu dilihat oleh kepimpinan pentadbiran kerajaan baharu di bawah kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Terima kasih sekali lagi Encik Abdul Azhari Abdul Wahid.